Boleh tak ustaz ulah tentang isu Palestin? Apakah tindakan kita? Okey, isu Palestin. Lah ni isu paling besar, isu kita dengan Allah lah ni. Kita ada masalah dengan Allah. Kita apabila ada masalah dengan Allah, ada masalah selalu. Isu Palestin ini, ulama-ulama sufi melihat dia hanya ujian kita di tengah perjalanan kita. Kita tengah jalan ni lah ni. Maka akan berlaku isu-isu, benda-benda yang mungkin menyebabkan kita terlewat daripada. Dalam hadis riwayat Imam Muslim sebut, ni hadis ya. Apa maksud hadis? Benda yang diucap oleh Nabi, apabila yang diucap oleh Nabi pasti akan berlaku. Nabi kata akhir zaman Yahudi akan disatukan. Yahudi akan dikumpulkan di satu tempat di Palestin. Nabi sebut. Berarti apabila Trump ni istihar kata Palestin sebagai ibu negara Yahudi, berarti seluruh Yahudi dunia akan menuju kepada satu tempat sekali. Nabi sebut, subhanallah, akan berlaku. Dan dalam hadis itu sebut apabila Yahudi dikumpulkan di Palestin secara beramai-ramai, dia akan kembali dah istihadah negara dia. Maka dia tak buat, tak sibuk, dia akan kena buat sebab Nabi dah istihadah. Maka takdir Allah melalui lidah Nabi akan berlaku. Maka orang Yahudi akan masuk beramai-ramai di Palestin. Dan dalam hadis Muslim itu sebut, apabila dia penuh di Palestin, maka orang Islam akan bunuh dia beramai-ramai. Maka pada masa itu Yahudi akan pupus daripada dunia. Sehingga ke dalam hadis Muslim kata, apabila Yahudi bersembunyi di balik batu-batu, pokok-pokok, maka pada masa itu Allah Ta'ala tunjuk karamah. Maka batu-batu dan pokok-pokok kata, ya ayyuhal muslim, wahai orang Islam, di belakang aku Yahudi, mari bunuh. Bercakap semua benda-benda kecuali syajaratul gharqa, kecuali satu pokok dipanggil pokok gharqa. Maka pokok gharqa ni kalau Yahudi bersembunyi di belakang dia, dia tidak akan bercakap. Li'annahu syajaratul yahud, kerana pokok itu pokok Yahudi. Sekarang kita tengok di Palestin ditanam secara berbesar-besaran pokok gharqa ni. Kerana Yahudi dia tahu hadis Nabi. Dia tahu benda ni akan berlaku, dia akan. Sehingga ke dalam kita sebut dia sekarang buat pedang. Buat pedang. Gila dia penuh buat pedang. Orang tanya dia buat apa? Buat pedang Yahudi. Dia kata dalam kitab dia, tengok Yahudi sendiri pun percaya pada kitab kita. Kita orang Islam dengan Al-Quran dengan hadis tak percaya. Yahudi kata dalam kitab saya sebut akhir zaman kita akan perang dengan pedang. Dia sendiri pun tak faham. Dia sendiri pun nampak macam mana nak perang dengan pedang. Sekarang ada sekat, ada peluru, ada apa dia. Tetapi agama kata akhir zaman kita akan perang dengan pedang. Percaya tak percaya, dia buat beribu, berjuta dah pedang. Kerana dia yakin agama dia, sekalipun dia nampak lo ni sekarang ada pistol, apa pedang. Kita dalam Al-Quran sebut kata perang dengan pedang, dalam hadis sebut pedang, kita tak suka. Pedang ni zaman dulu. Tengok. Yahudi percaya dengan kitab-kitab Talmud dia, kitab-kitab. Tapi lagu mana? Dia terpaksa buat. Jadi istihar Trump, istihar lagu tu tidak memberi kesan kepada kita. Kita nampak lah ni apa yang Nabi sebut akan berlaku. Jangan bimbang kata kita akan benar. Yahudi akan dikumpul di situ. Jangan bimbang. Seolah-olah perancangan Tuhan. Cuma kita tunggu masa dia. Tak yakin dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut lagu tu. Dan Yahudi akan dibunuh secara beramai-ramai. Berlaku. Dia fikir lagu mana pun dia akan berlaku. Cuma masalah sekarang katanya Nabi kita nak benar lawan Yahudi ni satu benda. Dalam hadis sebut kita kalau nak benar lawan Yahudi ni, kalau sembahyang subuh seperti sembahyang Jumaat. Nabi kata kalau kamu nak benar lawan Yahudi, sembahyang subuh kamu mesti sembahyang Jumaat. Maka kamu akan benar Yahudi. Tak payah boikot, tak payah buat apa. Ikut kata Nabi, ikut kaedah Nabi ni. Kita guna kaedah kita sendiri fikir. Nabi suruh penuh sembahyang subuh, kita tak saya dengar. Kita nak guna boikot lah, guna cara gini. Apa tak saya dengar kata Nabi. Nabi obat mudah dah. Penuh ke sembahyang subuh, benar dah kita dengan Yahudi. Benar dah. Tak percaya dengan Nabi. Ada seorang, kalau kita keluar dakwah ni cerita dia. Dia keluar di sempadan dekat Saudi Syria ni. Saudi Syria. Maka dia lepas pada sembahyang subuh, dia tengok ada seorang pemuda duduk macam duduk lihat-lihat dia lah. Orang dalam masjid. Maka lepas pada sehari dua hari, dia tengok ada pemuda tu tak sembahyang, dia tengok-tengok. Akhir sekali dia pun panggil. Lepas pada sembahyang subuh dia pergi jumpa. Dia kata, apa awak tak naik sembahyang? Kata, kita sembahyang subuh. Kata tak, saya tak sembahyang. Apa awak tak sembahyang? Saya Yahudi. Oh, Yahudi kata. Patut apa faedah awak mari-mari tengok kita ibadat? Kau awak bukan terliur dengan ibadat
kita. Kata. Dak dia kata dalam agama saya kata kalau orang semaya subuh, orang Islam semaya subuh penuh masjid, maka Yahudi akan kalah. Maka tiap-tiap hari saya tengok. Kalau sagun ni benar lah kita. Dua sah, tak email, kadang-kadang tak email tak mari, tak siap mari. Kadang-kadang cicok saja mari. Pak kita tak benar kita dengar kat kata Nabi. Nabi kita widah penawar untuk kita. Jangan guna akal dalam menyelesaikan masalah. Panduan Nabi sebut siapa kiamat betul-betul. Nak benar ni. Tak saya dengar kita, dak cara kita. Kalau betul kita nak Palestin, kita saya sungguh ke agama kita, saudara kita, semaya subuh penuh. Tak dengar. Buat cara kita. Penjanjian kau apa dia ikut boikot kau apa dia. Pelik-pelik. Boikot barangnya Yahudi duduk dalam kepala. Tak saya makan barang Yahudi, fikrah Yahudi dalam kepala. Yahudi kata saya sudah berjaya dah. Jangan tak makan barang saya beriwa sama dia. Tapi saya sudah berada dalam hati Yahudi. Awak tak beli bagi saya, tak apa. Yang penting, walan tarda ankal yahud hatta tattabi'a millatahum. Nabi tak sebut, dalam Quran tak sebut hatta tadkhulul, sehingga kamu masuk dalam agama Yahudi tak. Hatta mu ikut saja Yahudi. Aku masih ikut. Mikir cara Yahudi. Anak-anak ngaji agama pun tak. Ngaji dunia saja. Bak kelik duit, bak kelik pitih, dunia saja, akhirat dah. Berjaya dah saya berjaya dah. Auto mastermind dunia. Tu fikir gitu. Tapi kalau ahlillah yang boleh kuasai. Orang ni kata takut saya sudah dikuasai oleh Yahudi. Dunia sekarang dikuasai oleh Yahudi. Siapa dia? Dunia boleh kuasai. Tapi pengurusan dunia dikuasai oleh kutub. Kita mengaji. Kita ada agama, okay? Orang-orang yang soleh, orang-orang wali Allah Ta'ala. Akhir dunia, lagu mana? Dalam kitab sebut apabila orang kafir nak lawan, orang-orang ahlillah angkat tangan saja, dah hancur binasa dah dia. Nabi sebut. Siapa dia kuasai sebenarnya? Yahudi ataupun ahlillah? Ahlillah. Kita rasa takut dunia sudah menguasai oleh Yahudi. Kerana kita dunia. Kalau kita ahlillah, tak ada orang boleh masuk dalam tubuh kita. Diri kita, fikrah kita, agama kita, kehidupan kita. Tak boleh masuk. Asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Kita ni asyidda'u 'alal kuffar, tegah kepada kafir. Apa maksud tegah? Jumpa kafir ke atkok? Tak, tu Wahabi. Fokus tengok Yahudi, ke atkok tak. Asyidda' ni maknanya tegah dengan agama. Saya ada agama, saya ada pendirian saya. Anak saya ikut terbiah saya. Isteri saya ada kehidupan saya. Saya ada Allah, saya ada Nabi Muhammad. Tu maksud tegak. Perangai lembut, lemah lembut. Rasulullah tak pernah pergi bunuh Yahudi tiba-tiba. Tak pernah boikot. Tak ada lagi Rasulullah boikot bagi Yahudi. Rasulullah makan bagi Yahudi. Kita boikot, tapi tidak asyidda' 'alal kuffar. Tegak dengan orang kafir. Ruhama'u bainahum. Saling sayang menyayangi, saling boleh tolong ansur dengan sama-sama Islam. Ni kita sama Islam kerah pula. Sama orang kafir boleh baik pula. Asyidda' 'alal kuffar. Bukan asyidda' tu pergi bunuh orang kafir. Itu maksud tegas di dalam agama. Tegas dengan pendirian kita. Pada masa tu Yahudi rasa dia akan meraung sepenuhnya, tak boleh kuasai kita. Hak tu dia paling takut sekali. Hak ni pengajian yang sebenar, wirasah Muhammadiyah ni. Maka kita lah ni kita si baca lah. Jadi alhamdulillah Allah Taala tarik hati kita untuk belajar dalam. Jadi alillah tidak ada masalah. Kita kata set sufi ni tak cara kepada dunia, isu Palestin pun tak kerja. Dia balik sana tu dah fikir. Dia dah ikut dah Nabi Muhammad sebut. Biar jelas pendirian kita ni. Jangan terkesan dengan suasana. Ingat suasana sentiasa akan berubah. Selagi mana kita tak mati, maka kita akan terkesan dengan suasana betai sunni. Tak apalah besok. Tapi biar buat tindakan yang benar. Nabi dah sebut ni.